Okey, dah bismillah lah. Saya start sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam, atuk kita lah. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, nenek kita, dari dirinya, dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. So hadis yang kita ulang ni adalah hadis yang dinamakan sebagai khutbatul hajjah. Ianya sahih daripada riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Abu Daud. Dan hadis ni kalau kita nak praktiskan sunnah, bismillah, sunnah yang sahih, kita baca hadis ni lah sebelum memulakan majlis. Cuma kita nak faham dulu apa yang Nabi baca ketika Nabi memulakan majlis. Saya buat sikit lah, cuma sebelum start nak ambil iktibar daripada apa yang Nabi ulang-ulang baca ni, maybe nak buka sikit lah ruang untuk bagi komen lah daripada pemerhatian saya lah, ataupun daripada pengalaman yang dilalui lah. Sebab selalunya bila kita memulakan majlis, kan kita akan baca doa, kita akan baca Al-Fatihah. Tapi majlis tu terkandungnya maksiat kan kita buat. Dan kadang-kadang saya terfikirlah, saya relatekan dengan perkataan dalam surah Al-Baqarah tu, yang Allah cerita tentang orang Yahudi yang dia main-mainkan Nabi Musa lah ketika ada kes pembunuhan kan, Al-Baqarah kan, lembu tu. And then dia cuma banyak bertanya kan. Jadi seolah-olah dia kelihatan macam ada unsur permainan dalam ketika tu lah. Sebenarnya apabila Allah bagi satu kaedah untuk selesaikan satu benda, ataupun dalam konteks ta'abudi ataupun mentaati perintah Allah ni, ada perangai kita yang kita ambil sebagai macam syarat je, tapi dalam niat sebenar tak pun nak benda tu. Kan contoh lagi yang cerita tentang kaum Yahudi yang Allah kata jangan berniaga ataupun jangan ambil hasil
tangkapan pada hari Sabtu. Tapi orang jadi buat taktik, dia buat something dan ikan banyaklah dapat hari Sabtu, dan technically dia tak buat apa-apa lah hari Sabtu, dia ambil ikan tu hari Ahad. Tapi asalnya daripada niat mereka sebenarnya mereka nak ambil hasil daripada hari Sabtu tu atas apa yang Allah larang. Sama juga dalam konteks kita, nak kembali kepada apa yang kita baca tadi, kita nak ambil iktibar daripada apa yang kita buat lah, daripada apa yang kita baca. Contohnya dalam mesyuarat kita ataupun mana-mana majlis kita baca doa, dan kita dalam tu kita ceritakan tentang mentaati Allah, takwa. Tapi majlis berunsur maksiat atau majlis dalam dalam agenda ada benda-benda maksiat banyak dalam tu. Jadi kadang-kadang lah kalau saya memang akan rasa sangat-sangat resah lah, dan saya tak suka kadang dia jadi macam penipuan lah bagi saya lah, saya tengok dalam konteks tu. Sebab saya takut kita diletakkan dalam sama tara dengan perangai orang Yahudi itu tadi, macam tu. Okey, itu mukadimah pertama yang tak ada dalam ni. Mudah-mudahan saya nak cerita tentang ayat ni lah yang kita baca tadi. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam ayat ni tadi kita dah baca kan. Satu pertamanya Allah cerita tentang Allah panggil ya ayyuhan nas kan, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi kan. Allah kata tentang manusia. Dalam tengok ni saya ambil summary dia. Satu penyatuan manusia, sebab suruhan ni adalah untuk semua manusia. Kalau tengok sini kan tidak ada ruang untuk kita bersikap sombong lah atau berpecah. Cuma memang Allah takdirkan kita ni akan berpecah lah, supaya kita cari benda yang paling benar. Dan Allah nak tengok siapa yang taat kepada Allah lah. Nombor dua, takwa. Takwa ni kena jaga. Kat mana kita pergi bukan ada satu perasaan yang Allah tu perhati kita. Allah tu sedang tengok kita. So kena ada perasaan takwa. Masa kerja, masa minum air, masa duduk berseorangan lagi lah kan. Sebab tak ada orang melihat kan. Mungkin buat maksiat lah kan. Tengok YouTube, benda-benda maksiat macam tu. So takwa ni penting untuk kita lah. Nombor tiga, hubungan silaturahim. Kat sini ayat ni sebut tentang peliharalah hubungan keluargaan lah. Kita nak jaga hubungan silaturahim. Nombor empat, kedudukan Islam dalam wanita. Sebab ayat ni sebut tentang Hawa ni lah. Allah menciptakan pasangannya. Semua nak letak jugalah dalam konteks ni, kita jangan rasa ada ketidakseimbangan lah antara lelaki dan wanita. Seimbangnya, cuma ada sedikit je kelebihan lelaki ni sebab dia menjadi macam penjaga, ataupun satu perkataan Al-Quran tu Allah letak sikit je. Sebab dia kena tengok ahli keluarga dia lah macam tu. Tapi kalau ikut sama. So kedudukan wanita dan juga lelaki adalah sama di sisi Allah Ta'ala. Dan kita kena faham lah konsep ni. Dan nature-nya begitulah. Keadaan fitrah Allah bagi tu begitu. Maksudnya wanita kena duduk dalam fitrah yang Allah bagi. Lelaki kena duduk dalam fitrah yang lelaki bagi. Contoh yang saya selalu sebut dalam keluarga saya lah. Walaupun benda ni tidaklah kita buat sangat pun, sebab kita tahu masyarakat kita dah berubah kan keadaan sekarang ni lah. Dan ada hadis yang cerita tentang Nabi ketika Nabi berada di ladang, Nabi ada tegur Asma, kakak kepada Sayyidatina Aisyah. Dan ketika tu mereka sedang berada di kebun kurma. Maknanya wanita pun bekerja lah, sebab dekat kebun Az-Zubair kan, Zubair suami kepada Asma masa tu. So nak cerita asal wanita ni, tempat dia di rumah lah. Kedudukan fitrah asal wanita. Sebab tu Nabi sebut cerita tentang wanita, tempat yang paling selamat, yang paling afdal untuk dia solat ada di bilik dia lah. Selepas tu kan macam tu. So fitrah ni kita kena jagalah. Macam tu So ini mukadimah pertama daripada ayat surah An-Nisa ayat 1. InsyaAllah kita boleh ambil iktibar daripada apa yang Nabi baca ulang-ulang lah, menunjukkan besarnya maksud ataupun beratnya ataupun naknya Nabi bagi tahu kita banyak benda dalam ni supaya kita faham. Dan juga saya ambil bahasa Melayunya supaya kita faham, daripada kita dengar bahasa Arab nanti dekat masjid kejap lagi khatib akan baca, kita tak faham pun, kita dengar leka, lepas tu kita mudah tidurlah sebab satu lagi dah panas kan dan tak faham. So ambil iktibar daripada maksud apa yang Nabi baca ketika memulakan majlis, insyaAllah. Pergi kepada format tazkirah. Kita masuk terus peringatan kematian. Nak cepatkan sebab saya nak habiskan kitab Riyadhus Shalihin ni. Kita ada hadis dalam 19 hadis ni, rasanya 19 ni. Iya ke? 46 sampai 54 ni dalam 18 hadis ni.
kita nak bacalah hadis ni tak panjang dan kita cuba kalau boleh kita complete lah sebab ni hadis dalam hadis akhir dalam bab sabar adalah hadis 54 lah. So nanti pada slide yang last sekali tu saya buat dia punya summary lah daripada every hadis tu ada dia punya summary dan kita tengoklah sedikit-sedikit dan kita cuba ambil intipati apa yang Imam Nawawi letak dalam kitab dia supaya kita dapat fahamlah apa yang essence daripada kitab bab sabar insya-Allah. Pertama menuju kebijaksanaan, yakni menuju kematian. Kita nak ingat selalu last week tak ada sesi kan. So dalam minggu ni 2 minggu ni kita nak recharge baliklah ingatan kita tentang kematian kan? Sebab ramai orang meninggal kan. Kita tengok, kita lalui pengalaman tu dan kita dengar orang dan banyak dalam grup-grup division masing-masing mungkin ataupun dalam grup OPU masing-masing mungkin ada berita kematian atau email yang HR hantar kan tentang kematian. Jadi kita ingatkan balik supaya benda tu tak jadi kebiasaan kita dan tak rasa apa-apa dalam hati kita. Kita nak ada satu perasaan bila kita dengar kematian adalah benda ni kan yang kita nak baca ni. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan yakni kematian. Hadis ini ada yang sahih, hadis hasan sahih menurut Syekh Albani daripada Imam Nasai, Imam Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad Ambalah. So hari ini kita sedang praktiskan hadis ni, kita ingat-ingat mati macam tu. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Ingat akhlak yang paling baik ini adalah daripada kacamata, daripada skema atau daripada manual prosedur Nabi. Bukannya prosedur kita buat kan. Kita tengok kat tempat luar, kat Mak Saleh, negara-negara luar kan yang anak-anak bila dah cukup umur boleh berzina kan. Tak kahwin pun ada anak berzina kan. Itu bukan akhlak yang baik. Tapi bagi mereka benda itu benda yang baik lah. Sehingga orang yang belum berzina, belum kahwin, jadi buruk, jadi pelik. Budaya dia dah teruk lah maksud dia. Kita tak nak begitu. Kita nak ambil akhlak yang baik ini adalah akhlak dari konteks agama. Apa yang Nabi sebut, yang sahih lah, yang benar macam tu. Dan juga dalam konteks kerja pun sama. Kita kena akhlak yang baik adalah akhlak dari sudut agama, bukan dari sudut kita. Sebab kadang-kadang kita gunakan kuasa kita untuk jadikan budaya setempat kan. Dan orang bawahan ni dia tengok budaya, dia tengok mood orang atas ataupun cara pelakuan orang atas, dia cuba ikut. Sebab alirannya begitu kan, keadaannya begitu kan. Kalau kita berlawan arus nanti kita bermasalah macam tu. Tapi tidak. Agama adalah footprint dia adalah daripada apa yang Nabi katalah, apa yang daripada sunnah yang sahih daripada apa yang Nabi sebut ataupun apa yang Nabi buat macam tu. Itu akhlak yang baik. Dari konteks akhlak Dan sahabat ni pun bertanya lagi, lalu mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik? So ini kita punya key point kat sini lah. Ia kembali bertanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling baik, yang paling banyak ingat mati, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas, yang paling cerdik lah. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hasan ni sahih lah, mengikut Syekh Albani. So yang kedua ni adalah yang kita nak ceritalah. Pertama, kita kena banyak ingat mati. Macam saya selalu sebutlah, setelah kita baca hadis ni, malam ni contoh pukul 3 pagi, tersedar kan, nak kencing ke apa, ingat matilah. Ingat mati, kita baca zikir-zikir, ingat mati. Sebab peringatan kematian ni, kalau boleh biar dia sentiasa sinonim dengan kehidupan kita kan. Pergi ke pasar kan, ingat mati kan. Allah tengok orang susah. Allah tengok budak kecil, Allah kalaulah dia tu, kita imagine kan contoh, supaya ada semangat, supaya boleh nak imagine. Kita kata budak tu mungkin ayah dah tak ada, mungkin mak dia tak ada, mungkin mana dia nak hidup kan. So bila ada ihsan dalam jiwa kita lah. So kita nak banyak ingat mati supaya, sebab kehidupan ni adalah satu, macam saya sebut tu lah, hadis Nabi yang Nabi sebut, cerita tentang bangkai kambing tu, bangkai anak kambing tu. Dunia ni sebenarnya seperti bangkai anak kambing yang tak ada harga pun. Dan kita tertipu sebenarnya dalam dunia ni, dalam kehidupan kita yang seharian ni kan. Duk kejar tu memang kita tengok manusia majoritinya matlamat dia adalah dunia lah. Walaupun dalam lafaz mulut dia sebut tentang akhirat kan, tiba-tiba dia berzikir akhirat, tapi kalau tengok dari pelakuan dia memang ke situ. Sebab apa? Kalau orang tu kehidupan dia memang menjurus ataupun dia memang ingat kepada akhirat, kita nampak daripada perwatakan dia, daripada akhlak dia atas ni. Kita akan tahu dia ni. Bagaimana nak tahu? Kena itulah kita nak baca hadis kitab Riyadhus Shalihin ni lah. Kerana kita tengah baca bab sabar, kita tengok apa ni essence daripada bab sabar tu yang kita nak ambil dan kita terapkan dalam pelakuan kita. Okey,
So perjalanan kematian ni jauh lagi. Kita dah lepas alam roh, kita dah lepas alam kandungan dan ada sahabat-sahabat mungkin ada isteri yang ataupun diri sendiri dah ada ada baby. Dan ingatlah mereka tu dalam alam kandungan kan kita nanti dan anak tu akan pergi kepada alam dunia. Kita berada di sini sekarang ni. Masih lagi ada masa untuk kita persiapkan diri ke alam seterusnya. Ingat adalah ada yang sahih Nabi sebut cerita tentang pengakhiran hidup tu. Itu yang paling penting. Hujung hidup tu. Dan hujung hidup ni perlakuan kita seperti mana yang kita buat sekarang lah. Kalau banyak kebaikan, insya-Allah kebaikan lah kita meninggal kan, sebab kita tahu bila kita meninggal. Tapi ada juga hadis yang Nabi cerita tentang orang yang baik ujung-ujung dia dah buat benda yang syirik. Kita tak maulah, kita nak. Sebab tu kita nak banyak cerita tentang benda-benda yang syirik ni supaya kita jauhi benda syirik. Apa lagi hari ni cerita tentang benda syirik ni dia sinonim dengan agama kan. Kita tengok orang yang kuat agama tapi dia buat benda syirik. Dan bila kita tegur, dia jadi permusuhan pula dengan orang tadi. Kan cerita tentang nak minta tolong dengan orang mati, roh orang mati. Padahal Allah dah tulis dalam Quran, dah bagi tahu dalam Quran, kalau Allah cerita tentang alam barzakh ni kan. Macam tu. So kita tak mau, kita nak supaya masih berbekal ni, masih ada masa kita nak maximize lah ataupun gunakanlah masa yang ada ni untuk kita berbekal insya-Allah. Kita nak semua ke sini insya-Allah. Okey, sebelum masuk ni saya nak pause kejap kalau ada rakan-rakan rakan-rakan yang nak masuk bercerita apa-apa. Dalam 2 3 dalam 10 saat kalau nak masuk je. Okay, kalau tak ada kita masuk dalam kitab yang kita nak baca ni. Kita ada dalam 45 minit masa panjang, insya-Allah boleh aku habiskan. So kitab ni namanya Riyadhus Salihin. Carilah kat rak-rak buku kan, ataupun ada e-book, ada orang suka baca e-book guna tablet tu. Download lah ataupun carilah dalam Google Book. Belilah. Itu saya rasa lagi to me lah, saya rasa untuk saya senang guna e-book tu sebab boleh contoh-contoh ambil screenshot kan, mana nak ambil. Kadang kita paste letak dalam AI, boleh suruh dia huraikan hadis tu, suruh cari hadis-hadis lain berkait, senang lah. So kitab Riyadhus Salihin, taman-taman orang yang soleh. Nama penuh penulis ini adalah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. So An-Nawawi ini adalah nama tempat lahir dia di Nawasyiria ni. Nama Imam Nawawi. So kita panggil dia sebagai Imam Nawawi lah. Kalau orang sebut Imam Nawawi, kita tahulah ke Imam Nawawi. Nama dia Abu Zakaria Muhyiddin Yahya. Macam tu. So dia meninggal tahun 747. Dia meninggal muda lah, dalam tahun 42-43 umur dia. Sini kalau tengok sini dia tulis 45 tahun. Dia ada tulis banyak lah buku kitab-kitab. Dan kitab-kitab ni ada di masjid. Kalau tengok kat masjid mana-mana ada kitab dia. Riyadhus Salihin, ada 40. Memang ada. Kat mana-mana surau masjid mesti ada kitab dia. Dan kalau saya lah dari konteks tu tengok dari sudut besarnya jasa dia kepada orang Islam lah, dan ilmu dia ni diakui oleh seluruh dunia lah kalau ikut macam tu. So kita ambil kebaikan daripada hadis yang Imam Nawawi tulis insya-Allah. So dalam kitab ni ada dalam 1900 hadis, ada banyak bab lah. So bab sekarang ni kita sedang baca bab sabar. Kita dah baca ada first tu ada tentang ikhlas, nombor 2 tentang niat, nombor 3 tentang kat sini nombor 2 taubat, nombor 3 sabar. Kalau habis yang ni kita akan masuk bab jujur lah, macam tu. So sedikit lagi tentang imam-imam kita, saya nak cerita juga kat sini supaya kita dapat exposure sedikit lah tentang hadis yang selalu kita baca tentang generasi yang terbaik yang Nabi sebut tu. Ini sangat penting lah sebab ini kaedah kita mengambil agama, kita punya manhaj kita sepatutnya. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, maksud dia generasi terbaik adalah generasi sahabat. Lepas tu Nabi sebut tentang tabi'in. Lepas tu Nabi sebut tentang tabi'in. So tiga generasi yang last tu termasuk dalam tabi'in kat sini. Imam-imam kita ni lah. Yang terbesar sebenarnya nak ikut imam-imam kita ni adalah ikut akidah lah. Itu yang paling besar sebenarnya, akidah. Sebab kalau masalah fiqh ni adalah secondary dah, sebab itu dalam nak uruskan kehidupan kita seharian kan. Tapi akidah ni dia akan jadi stage gate kita sebelum kita ke sini. Kalau akidah kita teruk, tadi kan saya sebut ada orang baik, tiba dia sebelum meninggal dia dah ada masalah dengan akidah dia kan. So kita nak kena jaga akidah yang terpenting. So akidah, kita kena ambil akidah
empat imam ni ataupun pemahaman mereka ni tentang akidah ni. Kalaulah ataupun whatever lah yang kita ambil sekarang ni, kita kena map balik akidah mereka ni, sebab mereka adalah tergolonglah generasi yang terbaik begitu. Nombor dua, baru ikut kepada fiqh. So Imam Syafi'i seperti mana dalam kita punya mazhab dinamakan mazhab Syafi'i kan, dan second rank ni adalah Imam Nawawi lah. Ada Imam Nawawi ni imam yang kita sedang baca kitab dia sekarang ni, macam tu Okay, so dalam page ni sebenarnya nak bagi awareness tentang tiga generasi terbaik yang Nabi sebut tu. Nombor dua, ambillah akidah empat imam ni, macam tu. Akidah empat imam ni confirm cantik, confirm tak ada kekeliruan, confirm mengikut akidah Nabi SAW yang tak ada benda-benda yang syaz, yang tak ada benda-benda yang pelik-pelik. Macam tu insyaAllah. And then nak kenalkan tentang Imam Nawawi dekat mana, sebab dia adalah, kalau ikut dalam mazhab kita, dia second rank lah. First Imam Syafi'i, nombor dua Imam Nawawi. Okay, pergi pada kitab ni. Sekarang kita berada dalam bab sabar. Kita dah baca semua hadis ni. Last 2 minggu lepas kita stop dekat hadis 46 So ni dalam bab sabar So saya akan baca hadis ni, InsyaAllah sempat kot sampai pukul 9 macam tu. Hadis 46 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah orang yang kuat bergusti ataupun orang kuat bergaduh ni, tetapi orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaihi, hadis yang sahih. Apa hadis Nabi sebut ni, orang yang kuat ni, definisi orang kuat ni dalam konteks agama, bila dia marah, dia boleh redakan kemarahan dia tu. Dia boleh kawal kemarahan dia tu. Tapi bukannya kata tak boleh marah. Rasulullah pun ada ketika dia marah. Sahabat-sahabat Nabi ramai yang marah kan. Kalau tengok pada Sayyidina Umar Al-Khattab, nanti kita akan baca tentang hadis Sayyidina Umar Al-Khattab, rasanya hadis last dalam ni, yang dia memang marah lah. Cuma yang dapat kawal kemarahan dia tu. Bukannya tiba-tiba, kan sabar yang kita baca sebelum ni kan, sabar ni adalah pada pukulan yang pertama. Bila dia nak marah tu, dia kena sabar macam tu. Itu maksud sabar sebenarnya ni. Kalau dia dimainkan oleh emosi, dia habis dah. Tapi benda ni adalah melalui praktis lah. Maksud dia ada kehendak untuk dia tahan sabar. Kan ketika marah dia praktis, dia kena macam ni, dia kena consciously cuba kawal diri dia. Bukannya tak ada praktis, tak ada ujian, tiba-tiba berlaku orang marah, tiba dia nak kawal, dia payahlah. Macam kita belajarlah penulis kan, menulis lama-lama pandailah kan dia untuk kawal tu, ataupun naik motor kan, lama-lama bolehlah naik motor. Sama juga dalam konteks akhlak ni kan, kita akan melalui jalannya sukar. Kena ingat tau, sahabat-sahabat Nabi semua ni semua melalui jalan. Kalau tengok hadis-hadis ni, banyak sahabat-sahabat yang Nabi tegur lah, kadang-kadang kasar kan. Ada hadis yang kita baca 2 minggu lepas, yang sahabat daripada golongan Ansar tu, yang dia kata Nabi tak adil tu kan, ada hadis yang Nabi sebut tu. Dan Nabi tegur selepas tu kan. Tapi sahabat ni bila dah kena tegur, dia akan kembali kepada landasan yang benar lah. Macam tu, sebab sahabat semua adalah golongan yang dekat dengan Nabi kan, radhiyallahu anhum kan, dia orang ni. Jadi sama juga, kena ingat kita ni kena praktis lah. Maksud dia kena cubalah cari jalan macam mana kita nak belajar untuk kawal marah lah, maksud dia. So hadis 46 ni, orang kuat ni adalah orang yang bukannya orang yang kuat bergusti. Kita tengok orang gusti ataupun orang boxing kan, bukan orang tu, tapi orang yang boleh kawal marah dia macam tu. Hadis 47, tengok pada tepi ni, saya ingat yang box pertama ni dia relate dengan hadis 46 ni. Definisi kekuatan sebenar, Rasulullah SAW menegaskan bahawa kekuatan sejati bukan diukur melalui kemampuan fizikal ataupun keupayaan seorang dalam bergaduhlah, bergusti, dan kekuatan dia boleh angkat besi ke apa tak, tapi kemampuan dia ketika mengawal masa dia marah. Kalau dia dapat kawal marah, bukan dia marah dulu lepas tu dia kawal, tak. Dia nak rasa marah tu, dia kawal, tak marah lah maksud dia. Bukannya dah marah gila-gila, tiba-tiba 2 saat, 3 minit dah belasah orang tu, oh sabar. Itu gagal lah macam tu. Hadis 47 daripada Sulaiman bin Syurat radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ketika saya duduk bersama Nabi SAW, ada 2 orang yang sedang saling mencaci, tengah bergaduh ni. Seorang daripada mereka mukanya menjadi merah, padam, dia sangat marah. Nabi SAW bersabda, sungguh, saya mengetahui satu kalimah yang jika kalimah ni dibaca, pasti hilang segala yang sedang terjadi. Apabila dia membaca, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim ni kan, yang kita selalu baca lah.
pasti hilanglah segala sedang yang terjadi. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. So, Nabi bagi tahu satu kaedah lah bila tengah marah kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok ni cara mengatasi marah dan berlindung kepada Allah. So kita bacalah Nabi dah bagi Imam Nawawi letak hadis ni supaya kita tahu bila kaedah dia bila kita sedang marah kita baca ayat tu lah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga kena ajar diri ni, kena praktis diri ni. Kena didik diri untuk jadi bila marah tu dia tak untuk kawal lah keadaan ketika marah macam tu. Lepas tu yang tengok nombor 3 ni saya tulis kat sini, pengaruh marah didorongkan oleh syaitan lah, sebab daripada ni maksud dia saya berlindung daripada syaitan, maksud dia kan, yang marah tu datang daripada syaitan. Kita tengok orang sedang marah maksimum tu sebenarnya dia sedang dikawal oleh syaitan lah sebenarnya. Tiba-tiba dia spike marah, suara pun jadi nyaring semua tu kan, itu sebenarnya di tengah dikawal oleh syaitan. Tapi bukannya kata kena rasuk lah, maksud dia berperangai tu dikawal oleh syaitan. That's why Nabi letak baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, pergi kepada hadis 48, belah kanan saya letak gambar la taghdab ni, jangan marah. La taghdab ni kan, sini ada tulis tentang hadis la taghdab ni. Hadis 48 daripada Muaz bin Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, siapa yang mampu menahan marah padahal dia berkuasa untuk meluahkan kemarahannya. Kan orang dia marah, lepas tu dia boleh buat lah apa dia nak marah tu kan. Maki ke atau keluar perkataan yang buruk-buruk ataupun dia gunakan tangan dia untuk pukul ke, dia boleh buat. Pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk. Tapi dalam konteks atas ni Nabi kata ni boleh tahan. Mana dia boleh buat kemarahan tapi dia tahan. Macam tadilah yang hadis yang atas ni kan. Oh, dia kuat tapi mana dia tergolong dalam golongan orang yang kuat lah, dia boleh tahan marah dia. Tapi dia mampu sebenarnya untuk buat ambil tindakan ke orang yang dia sedang marah tu. Apa yang Nabi beritahu yang Allah akan bagi ke orang ni? Pada hari kiamat Allah akan memanggil di hadapan para makhluk, lalu dia akan disuruh memilih bidadari yang cantik jelita mengikut kehendaknya. Hadis ni hadis yang sahih, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ini untuk orang lelaki lah. So kalau tengok sini kan Nabi letak kemuncak kehendak orang lelaki lah dalam atas dunia ni kepada daripada apa yang Allah nak bagi selepas mati nanti, macam tu. So ni satu dorongan kepada kita lah. Kalau kita ni boleh marah tapi kita sabar kan. Nak dalam kerja kan macam-macam kan. Beza kan level orang atas dengan orang bawah kan. Kadang keadaan kita dari sudut pembelajaran berbeza, dari sudut culture berbeza, ke atas mungkin culture lain. Dan mungkin kita buat sesuatu tu berlainan dengan apa yang orang tu nak lah. Tapi dia mampu untuk tahan marah dia. Walaupun orang tu melakukan kesalahan. Dan ini adalah balasan kepada orang yang tahan marah dia macam tu. Okey. So ini antara pemangkin ataupun dorongan daripada Nabi kepada kita lah supaya tahan marah. Dan marah ni selalunya berlaku pada orang yang ada autoriti lah, yang ada boleh buat sesuatu. Yang dah tengok pakcik yang ataupun kakak yang jadi cleaner kan. Dia tak boleh nak marah sangat pun, dia tengok walaupun kita buang sampah kan. Dia kat sebelah dia walaupun dalam office dia kita buang sampah tepi tu. Tak masuklah tu sampah walaupun kita sajalah buang sampah. Dia sapu dia tak marah kita pun. Dia marah pun dia pergi kat belakang. Dalam bilik dia marah seorang-seorang. Dia takkan marah kita depan-depan kan. Sebab dia tak mampu, sebab dia tak ada kuasa. Tapi kita yang ada kuasa ni, kita boleh marah je. Ambil. Kan kita kata dia tak buat kerja dia kan. Kita boleh marah. Tapi apa yang Nabi kata? Orang yang mampu tahan marah, Allah bagi benda yang besar lah selepas mati nanti. So, satu motivasi kepada kita supaya, ataupun satu nasihat lah kepada kita supaya kita tahanlah marah. Banyak benda yang kita boleh marah, atas kuasa kita, janganlah marah. Kan ada cara lain yang boleh kita tegur orang tu macam tu. Dan ihsan belas lah. Ada banyaklah belas kasihan kepada manusia ni kan. Orang ni tak semua macam kita dibesarkan, mungkin keluarga kita dah brought up bagus kan. Ada orang tak begitu. Ada orang dengan miskin, dengan budaya yang teruk dia besar dan dia sebenarnya struggle untuk capai apa yang dia capai hari ni kan, macam-macam lah. Dan kita kalau kita tahu keadaan tu dan cuba kita letak ihsan belas kita tu supaya kita tidak marah lah bila orang tu buat kesilapan. Tapi pada kadang-kadang tertentu kena marah sebab dulu saya pernah baca hadis tentang Nabi pun pernah marah. Kena sebab orang beriman ni bukannya jenis yang duduk nampak zuhud kan, orang buat sabar itu salah definisi dia. Maksud dia lain kena faham lah, sebab ibarat dalam hadis yang lain Nabi sebut bila kita pertahankan orang nak merompak kita tu, kalau kita mati syahid. Bukannya orang beriman ambil beriman, kita sabar, redha. Bukan macam tu. Hak kita kena ada upaya tapi mengikut konteks agama lah.
Okey, hadis 49 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa Nabi, dia katakan Nabi, nasihat saya, mohon nasihati saya. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, la taghdab, dia kata, Nabi kata la taghdab ni, jangan marah. Orang tu mengulang-ulang permintaannya, lalu beliau tetap menjawab, la taghdab, jangan marah. Ada riwayat Bukhari. So ni kita letak dalam jiwa kita. Hadis ni hadis yang sangat pendek macam saya letak dalam pusat pertama tadi yang mukadimah pertama tujuh. Benda yang mudah kita hafal hadis pendek ni. Hadis pendek la taghdab. Hadis riwayat Bukhari 6116 ni kan. So dah hafal satu hadis, dan hadis ni boleh jadi satu benda yang besar pada diri kita. Kita jangan marah kan, la taghdab. Letak dalam jiwa kita supaya jangan marah. Sebab benda ni impact dia sangat buruk lah kalau kita marah selalu kan. Jadi tak, orang tengok berpelik kan. Lah orang tu ada jawatan, cuba tak ada jawatan, dia duduk marah-marah. Kita kata orang ni tak berapa elok akal dia ni, sebab asyik nak marah je. Bukan begitu kita. Sebab tu Imam Nawawi letak dalam bab, satu bab yang terawal, bab sabar lah, dan juga hadis ni dia associated dengan emosi kita. Jangan marah, Nabi katakan jangan marah. Hadis 50 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ujian yakni cubaan akan terus menimpa seseorang mukmin, baik lelaki maupun perempuan, pada dirinya, anak-anaknya dan hartanya, sehingga dia bertemu Allah tanpa menanggung dosa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. So Nabi beritahu, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni ujian dia banyak. Dan bagaimana tak banyak orang yang ikut apa yang Allah nak, Nabi nak ni, sentiasa dia nampak benda yang tak betul. Sentiasa dia jumpa benda-benda yang tak elok. Sebab majoriti masyarakat akan mengikuti jalan yang menentang kepada apa yang Nabi nak ataupun apa yang Allah nak. Dalam Quran pun sebut kan, siapa yang mengikut majoriti tu akan jadi sesat. So majoriti budaya kita ni dah memang begitu, fitrahnya Allah buat kan. Dia bukannya semua nak kena pergi ke kebaikan. Hatta kalau tengok benda-benda yang dekat Mekah tu pun kan, itu pun jadi isu kan. Orang duduk risap benda-benda pelik-pelik kan. Padahal tempat tu tempat yang terjaga kan, dalam hadis yang sahih Nabi sebut kan. Tapi macam itulah manusia kan. So tengok pada hadis ni, ujian, cubaan akan terus menimpa seseorang mukmin, baik lelaki ataupun wanita ataupun perempuan, pada dirinya, anak-anaknya, hartanya, sehingga dia bertemu Allah tanpa menanggung dosa. So orang mukmin ni, kalau tengok sini kan, dalam hadis ni fokusnya Nabi sebut cerita tentang satu pada diri dia lah. Diri dia macam-macam lah, daripada dakwah dia ataupun daripada betulnya dia ikut apa yang Nabi nak, dan dia diuji atas tu. Anak-anak dia kan, anak dia Allah uji macam-macam lah. Dan kita jangan pula rasa, macam mana nak cakap, kadang-kadang orang tu, kita tengok orang tu sangat mulia kan, tengok anak dia, ya Allah, kenapa macam tu kan. Tapi hadis Nabi sebut, sebab Allah tengah uji orang tu kan. Kita tengok orang ni bagus, ataupun kita letak, ni bukan sebenar, telah dia mufti kan, tiba anak ni ada isap dadah, contoh lah. Ini bukan contoh yang betul lah, maknanya saya letak je. Sebab kita nak kena faham dalam konteks tu, Allah sedang uji dia, anak-anak dia, ataupun harta dia kan. Harta dia orang curi, ataupun orang pinjam, tak bayar, macam-macam lah. Terbakar rumah dia ke, macam-macam lah. Ataupun harta dia adalah tiba-tiba terkena riba ke apa kan. Pada keadaan dia tak tahu, ataupun mungkin dia tahu, dan Allah uji dia ke atas tu. Mungkin begitu, untuk dia dekat dengan Allah Ta'ala. Dan dia, bila orang mukmin ni, bila dia ada teguran ataupun dia faham itu adalah ujian kepada dia, dia akan react kepada benda yang baik lah. Dia akan ikut benda yang baik tu, sehingga dia bertemu Allah tanpa menanggung dosa. So orang yang sabar ni atas ujian ni, tengok apa yang Nabi sebut kan, dia akan jumpa Allah tanpa ada dosa. Tengok ada orang sentiasa susah kan, ada orang ni memang clumsy contoh kan, dari rumah pun clumsy, kena macam-macam ujian, padahal benda tu bukannya yang dia sengaja buat. Memang dah Allah takdirkan dia begitu kan. Kan susah tu, susah ni, macam-macam dengan benda-benda yang kita boleh nak kontrol. Macam Nabi sebut tentang orang buta kan. Dan juga ada satu hadis Nabi cerita tentang wanita yang dia macam sawan kan. Ada Nabi minta doa macam tu kan. Dan benda-benda tu yang Allah bagi, tapi itulah antara dalam konteks ujian yang kita kena lalui. Tapi kalau kita sabar, apa yang manfaat dia, Nabi kata, sehingga dia bertemu Allah tanpa menanggung dosa. Maknanya setiap ujian yang ada tu akan hilanglah dosa kita, insyaAllah. So hadis 51 daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, dia menuturkan Unayyah bin Hisan datang dan bermalam di rumah anak saudaranya Arhur bin Qiyas
yang merupakan orang dekat dengan Umar ni, dia rapatlah dengan Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Sayyidina Umar memang melantik orang-orang yang mahir dalam bidang Al-Quran sebagai teman duduk dan berbincang, baik yang tua ataupun muda. Nampak Imam Sayyidina Umar ni, dia ambil orang yang berilmu lah, yang ada kemahuan kepada Quran tu. Dia nak orang macam ni yang dia letak dekat dengan dia. Uyainah pernah berkata kepada anak saudaranya, "Wahai anak saudaraku, engkau rapat dengan Amirul Mukminin, tolong izinkan saya bertemu dengan beliau." Al-Hur kemudian memohon izin dan diperkenankan. Apabila dia masuk, Uyainah berkata, "Wahai Ibnu Al-Khattab, demi Allah tidak banyak yang kau lakukan terhadap kami. Bahkan engkau tidak menghukum kami dengan adil." Berani dia sebut depan Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar sangat marah mendengar kata-kata tu dan hampir saja memukul Uyainah. Dan Al-Hur berkata kepada Umar, "Amirul Mukminin, Allah telah berfirman kepada Nabi-Nya, berikanlah kemaafan, suruhlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah kepada orang-orang yang bodoh." Surah Al-A'raf ayat 198. Sesungguhnya orang ini termasuk dalam kalangan orang-orang yang bodoh. Demi Allah, ketika ayat itu dibacakan, Umar bertindak seolah-olah belum pernah mendengarnya. Padahal beliau seorang yang sangat teliti terhadap kitabullah. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Ada riwayat Al-Bukhari. Tengok pada maksud konten hadis ni. Tengok pertama sambil di belah kanan ya. Keutamaan Al-Quran dalam memilih sahabat. So ini dalam konteks kita ni. Tapi payahlah sebab kita tak nipu sangat. Tapi ni dalam konteks konteks untuk kita berubah lah kan. Kita cari kawan-kawan yang ada ilmu lah, Quran, hadis yang benda macam tu lah, supaya dapat manfaat kebaikan dan juga kematangan akal mereka. Contohnya macam kita cerita tentang kematian tadi kan. Orang yang cerdik ni orang yang banyak ingat mati. Orang macam tu lah yang kita nak dekat lah. Sebab kalau dia bekerja, akhlak dia akan tertumpu ke situ. Nak tolong orang, ada ihsan. Dia akan adil kepada semua orang. Dia akan jaga jiran dia. Macam-macam lah dia buat dia sebab dia faham tentang Al-Quran tu dan juga hadis tu. Macam tu lah daripada konteks hadis ni. Nombor dua, sikap Umar yang adil tapi manusiawi. Maksud manusiawi ni, maksud dia marah tu lah. Dia ada emosi macam orang lain kan. Tapi maksud dia bila dia kena fitnah, dia marah lah. Itu saya sebut tadi. Fitrah manusia ni kita tak boleh nak buang tau. Macam tu. Tapi apa yang disebut oleh Uyainah ni memang melampau lah. So that's why Sayyidina Umar ni dia marah lah. Sebab perkataan tu adalah perkataan yang tak betul kan. Macam tu. Tetapi bila tengok ni, Al-Hur ni dia menasihatkan Sayyidina Umar dengan ayat Quran. Dan sahabat Nabi ni bila dinasihat, dia akan tenang lah. Dia akan ikut sebab ketaatan dia memang mutlak kepada Quran dan Sunnah lah macam tu. Berpaling daripada kebodohan dengan kebijaksanaan lah. Kata-kata Uyainah yang kasar dan tidak adil dianggap sebagai perbuatan orang yang tak tahu apa-apa lah. Tapi setengah orang memang macam tu, dia cakap je kan. So kena ada orang yang nasihat lah maksud dia. So Sayyidina Umar lah konteks ni, dia dalam bab sabar ni, bila dia dengar daripada perkataan Al-Quran ni, dia cool down lah. Tapi in the first place, kalau tengok pada ayat ni kan, orang ni yang datang dengan dia ni, in a way kalau saya faham daripada hadis sebenarnya, orang yang kadang-kadang orang yang datang ni, sebab tu saya letak tadi dalam konteks dalam kemarahan yang dibolehkan kan, sebab Nabi pun marah. Kalau tengok dalam konteks ni pun, Sayyidina Umar pun dia upset lah dengan apa yang orang ni sebut kan dalam hadis sebelum ni tentang pembahagian harta rampasan perang yang daripada seorang golongan Ansar tu datang. Dia kata Nabi tak adil. So Nabi marah lah. So patutkan sahabat yang bawa tu, dia kata lepas ni dia tak cerita dah apa yang dia dengar daripada orang lain kan, sebab dia takut Nabi upset. So sama juga dalam konteks ni, orang yang datang tu dari kalangan orang yang jahil, dan bila kita dengar ayat Quran dan kita akan tenang lah macam tu. Okey, hadis 52. Kita akan habis ke hadis 54. Dah nak habis dalam bab sabar ni. Dan kita akan cerita tentang summary dia sampai hadis 54 ni. InsyaAllah. Sempatlah insyaAllah. So pergi pada hadis 52. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Sepeninggalanku nanti akan ada orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan beberapa perkara yang kalian ingkari." Para sahabat bertanya, "Lantas apa yang Tuhan perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Kalian harus tetap menyampaikan kebenaran yang wajib disampaikan dan mohonlah kepada Allah hak kalian." Muttafaqun alaih. Tengok pada hadis ni, maksud dia dalam konteks sabarlah. Most probably sedang berlaku lah keadaan sekarang ni kan. Orang yang hanya dia tengok pada diri dia je kan. Kalau dalam kerja dia tengok pada career dia je lah.
Dan beberapa perkara yang memang kita tak ataupun yang mana sahabat-sahabat ni diletakkan dalam konteks golongan yang pertama yang benar tadi tu kan, yang ketiga generasi pertama tu, maknanya orang ni kalau tengok apa yang Nabi sebut ni, orang ni memang dia ingkar lah ataupun dia violate lah apa yang sunnah tu, macam tu. So Nabi beritahu akhir zaman nanti ataupun bila dah Nabi tak ada nanti, akan ada orang yang hanya penting diri dia buat untuk dia je, dia tak tengok untuk orang lain pun. Dan perkara yang dia memang ingkar apa yang Nabi suruh. Para sahabat bertanya, jadi nak buat macam mana maksud dia? So Nabi kata, tetap sampaikan kebenaran, kena buat juga nahi mungkar tu kan, ataupun cerita benda yang benar tu. Dan mohonlah hak Allah kepada kalian. Maksud dia kalau kata hak Allah ni, orang ni memang zalim lah maksud dia kan. Dia tak meletakkan benda pada tempat yang sebenarnya lah, tempat yang betul. So kena minta dengan Allah hak kita. Maksud dia, even dalam konteks sabar ni pun, dalam konteks ni pun, dia adalah action yang kita kena buat lah. Minta hak kita, bukannya kata orang beriman, kita rasalah pada pandangan kita orang beriman yang soleh ni, biar lemah, biar jangan tunduk, tak ambil tindakan apa-apa, biar je lah, macam mana sabar. Bukan dalam konteks tu. Tengok apa yang Nabi kata, kita kena bangkit, kita kena doa, kita kena minta dengan Allah, dan kena tunjuklah benda yang benar tu, tetaplah menyampaikan kebenaran tu. Bukannya duduk, ialah macam sebut tadi lah, sebab banyak daripada apa yang saya dengar bila ada musibah atau apa-apa, benda tu yang, pengalaman tu yang saya alami daripada orang lain lah. Dia akan sebut benda-benda yang macam, sabar. Jadi macam kita sebenarnya kena bertindak lah, kena ada ilmu dan kena cari dan kena ada sifat macam ni. Kan, kena ada sampai ke kebenaran, ni silap, salah ni, kena betulkan macam tu. Tengok apa yang nota belakangan ni. Ujian kepimpinan, Nabi SAW memperingatkan tentang pemimpin yang akan muncul dan mementingkan diri selepas meninggalnya Nabi lah. So akan ada macam tu lah, orang bersifat macam tu. Nombor dua, tugas menyampaikan kebenaran ni kena buat. Umat Islam diperintahkan untuk tetap menyampaikan kebenaran walaupun dalam keadaan sukar. Kena cerita benda yang betul ni. Tapi atas hujan tadi, dan kita tengok pada hadis yang sebelum ni kan, yang Nabi cerita tentang bertemu dengan Allah tanpa dosa kan, ujian Allah bagi kan, dan kita naklah begitu kan. Tak naklah macam lalai biar ada musibah, orang buat jahat biar, dan jadi teruknya kita berada di kalangan orang yang memberi musibah ataupun zalim kepada orang lain. Nombor tiga, doa. Kita minta doa supaya Allah bagi hak kepada kita. Jangan pula kita rasa macam-macam lah kadang-kadang kita ni sebab tak biasa kan. Dan ada riwayat hadis, athar lah daripada ustaz tersebut tentang orang ni dizalimi. Saya pun ada share dengan rakan-rakan yang lain lah, personal sharing. Ada pemimpin dia ambil tanah orang tu. Ini pada zaman tabi'in ataupun tabi'in macam tu. So orang alim ni dia doa supaya orang tu, Allah ambil tindakan lah kepada orang tu. Dan orang tu bila dia wafat, dia meninggal dalam tanah orang tu tadi, tapi dia meninggal terjatuh dalam telaga, meninggal kat situ. Tanah orang tadi. Sebab orang tadi ambil tanah dia. So ada dalam konteks tu, bila dalam agama kita ada dalam konteks macam tu. Sebab apa-apa yang kita minta dengan Allah Ta'ala, Allah bila dia buat sesuatu atas keadilan Allah kan. Kita ni duk fikir Allah Ta'ala ni macam kita kan. Kita ni zalim kan. Begitu. So apa-apa yang kita pergi mengadu, memohon kepada Allah ni supaya Allah bagi hak kepada kita balik. Kan? Jangan pula kita rasa lemah. Orang beriman ni macam, mukmin ni bukan begitu. Mukmin ni dia macam tadilah, dia sifat tadi kan, bila dia boleh tahan marah dia ada intelektual lah maksud dia. Bila dia react kepada sesuatu yang buruk, tapi dia react sebaliknya, cerdik lah tu maksud dia kan. Maknanya dia ada secara conscious minda dia buat benda yang apa yang Nabi nak macam tu. Hadis 53 daripada Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu an, dia mengatakan, seorang sahabat Ansar bertanya, Rasulullah, mengapa engkau tidak memperkerjakan saya sebagaimana engkau telah memperkerjakan si fulan? Beliau menjawab, sungguh sepeninggalanku nanti engkau akan menemukan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Bersabarlah sampai kamu bertemu saya di Telaga Kautsar. Muttafaqun alaih. Telaga Kautsar ni maksud dalam hadis yang lain, Nabi cerita tentang orang yang buat benda bid'ah ni, dia tak akan pergi ke Telaga Kautsar. Maknanya orang yang buat benda bid'ah ni dia tak akan jumpa di Telaga Kautsar lah. Dalam konteks ni Nabi cerita tentang sahabat ni lah. Dia menunjukkan orang ni memang dia akan ikut sunnah yang sahih lah. Cuma dalam konteks hadis ni, Nabi suruh orang ni bersabar lah. Nabi kata, lepas Nabi meninggal nanti, sama juga dengan hadis atas ni kan, akan kita jumpa orang yang, memang kita jumpa pun, kita tahu sebab memang
kita nampak kadang-kadang daripada lafaz mulut orang tu lain, daripada perbuatan dia lain, kita tahulah maksud dia, niat dia tak sama dengan, bila niat tu dia tak sama dengan perbuatan, menunjukkan actually perbuatan tu lah yang sebenarnya niat dia. Niat ni boleh disebut kat mulut je kan, tapi perbuatan tu yang mengakui ataupun membenarkan apa yang disebut lah. Tapi kalau berlaku perbezaan dua tu, sebenarnya niat dia berbeza, sebab niat ni duduk dalam hati kan, kita tak boleh baca. Yang kita boleh baca benda yang berlaku di depan kita. So Nabi sebut, sungguh sepeninggalanku nanti engkau akan menemukan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Bersabarlah kepada kamu supaya bertemu saya di telaga Kautsar, macam tu. Kalau tengok sini ujian kewafatan belah kanan ni, selepas Nabi meninggal akan ada pemimpin yang mementingkan diri sendiri, sama macam hadis atas tadi kan. Sabar adalah kunci. So kita kena sabar. Cuma dalam konteks atas ni, tengok sabar ni termasuk dalam kita kena doa kan. Dan sabar ni juga tadilah, bila ada kuasa tengah marah, kita cuba redakan lah. Kita boleh kontrol anger kita. Kan, anger management tu kena ada. Dan juga bertemu di tengah kuasa ni adalah ganjaran kepada orang yang sabar tadi tu. Cuma dalam Quran Allah sebut tentang sabar ni tanpa limit kan. Limitless lah kesabaran tu. So kita nak kena adalah sifat sabar ni macam tu. Dan bila ada sifat sabar, nak tahu juga apa yang definisi sabar oleh agama kan. Bila kita faham dan kita boleh buatlah praktis macam tu. Keadilan dalam kepimpinan, dalam ni sebab Nabi sebut banyak kali hadis ni, Nabi sebut hadis ni, Nabi sebut tentang orang pemimpin ataupun ada orang kan, dia tengok pada untuk diri dia je, self interest lah dia tengok, untuk diri dia je lah, walaupun dia ada orang ramai kat bawah, tapi sebenarnya lafaz mulut lain, tapi niat sebenar dalam hati dengan perbuatan dia tu memang untuk dia je, untuk diri dia lah, kepentingan kebaikan untuk diri dia. So Nabi beritahu akan ada begitu, dan juga kita kena doa. Tapi dalam konteks ni maksud dia pemimpin diingatkan, kalau tengok daripada maksud yang tersirat dalam hadis ni, pemimpin diingatkan agar tidak berlaku tidak adil. Pemimpin ni kita lah, kita ada anak-anak kan, kita ada orang di pejabat, walaupun pangkat paling rendah tapi masih lagi pemimpin lah. Atau pilih kasih, tidak ada tu pilih kasih dalam pembahagian tugas, ataupun macam-macam lah sekarang ni tengah-tengah appraisal kan. So benda macam ni kita kena adil. Sebab tu ketakutan yang banyak bila kita berurusan dengan manusia ni dalam konteks keadilan tu. Dan kena ada perasaan yang takut lah. Macam tu lah. Tapi ni keluar daripada konteks hadis yang sabar lah. So saya nak balik kepada yang sabar ni, maksud dia akan ada ujian kepada orang, dan kita kena sabar dan kita minta doa kepada Allah Ta'ala macam tu. Hadis 54, hadis last ni dalam kitab bab sabar. Daripada Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu an, pada satu hari ketika harus bertempur melawan musuh, ketika memang wajiblah dia melawan musuh, Rasulullah SAW sengaja menunggu. Ketika mentari mula tergelincir, beliau berdiri di tengah para sahabat lalu bersabda, "Wahai manusia, janganlah kalian mengharapkan bertemu musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah." Maknanya Nabi kata jangan kita haraplah bertemu musuh, bahaya kan. Minta doa dengan Allah supaya ada keselamatan. Tetapi jika kalian kena bertempur dengan mereka, bersabarlah dan ketahuilah bahawa syurga di bawah bayangan pedang. Nanti saya uraikan sikit yang bayangan pedang tu. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, Tuhan yang telah menurunkan kitab, yang menjalankan awan dan yang mengalahkan musuh, kalahkan mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka." Muttafaqun alaih. So hadis ni cerita tentang sabarlah. Kita tengok pada sini kan, larangan bertemu dengan musuh tu tak maulah. Kalau boleh kita lari daripada musuh lah, tapi kalau terpaksa, kalau tengok sini Nabi suruh kita bersabar. Kepentingan sabar dan tawakal jika peperangan berlaku, umat Islam perintahkan untuk bersabarlah. Sebab peperangan sangat susah kan, walaupun kita rasa kita akan rasa menang, macam contoh kat Palestin kan. Yalah kita nak kemenangan tu, tapi pengalaman yang mereka lalui itu sangat teruk lah kita tengok kan. Maknanya kalau boleh janganlah ada perangan, tapi dah berlaku nak macam mana. Nombor 3, doa lah macam tu. So sikit lagi yang bab pedang ni, sebenarnya ini adalah konteks ketika peperangan tau, macam tu. Ini adalah konteks ketika peperangan, bukannya kata pada setiap keadaan Islam ataupun setiap keadaan masa, bukan. Hadis ni adalah hadis ketika perang. Maknanya kita kena lawan dan kita kena syahid lah, ataupun kita lawan dan kita bunuh lawan jahat tu, macam tu. Bukannya kata bayangan pedang ni, Islam ni tertegak di bawah bayangan pedang, bukan. Sebab hadis ni pun sebut cerita tentang jangan harap temu musuh. Tapi kalau dah wajib, memang dah temu, terpaksalah. Dan kena pertahankan lah. Pertahankan tu maksud dia, syurga tu dapat syurga, tapi kena lawan lah. Bukannya syurga ni, dapat syurga, tapi kita macam tadi cerita tentang orang beriman, zuhud, kan,
dah duduk zikir sepanjang masa. Lepas tu cerita benda-benda yang karomah yang mengarut-ngarut tu kan, cerita macam-macam cerita boleh Islam ke 1,000 orang. Tengok bila perang kat Palestin, tak ada apa pun kan. Bukan begitu. Maknanya, kalau dia betul-betul mengikut apa yang dia cakap tu, dia kena buat lah benda ni kan. Contohnya macam tu lah. So, bila berlaku peperangan, kita kena bertindaklah atas kekerasan untuk pertahankan kita lah. Dalam konteks ni, Nabi sebut bawah bayangan perang macam tu, insyaAllah. Okey. So, ini kita dah baca semua hadis bab sabar. Saya nak laju-laju baca semualah sebab biar kita refresh balik apa yang dah kita baca dalam bab sabar kan. So, ni saya kita letak maksud daripada hadis yang kita dah baca dulu. So, bab sabar ada dalam 19 hadis, 29 hadis bab sabar ni. So 29 ni ada poin-poin utama boleh baca, cuma saya nak go through sikit-sikit lah yang ni, yang mana yang kita ingat, kita boleh relate, kita baca je. So bab sabar daripada hadis 26, ringkasan ya, sebab supaya kita dapat refresh balik apa yang kita dah baca daripada first day yang kita baca hadis bab sabar. Rasulullah SAW bersabda bahawa bersuci adalah sebahagian daripada iman, hadis 26 dan kesabaran adalah cahaya yang menerangi kehidupan seseorang. Siapa yang bersabar, Allah akan memberinya kekuatan. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah summary tau, bukannya hadis ataupun matan yang Nabi sebut daripada hadis tu. Ini adalah ringkasan ya. Nanti boleh rujuk kepada slide yang saya tunjuk awal-awal dululah. Ini kita nak ambil essence dia je lah, intipati daripada hadis yang Nabi sebut tu lah. Hadis 27, Rasulullah SAW menasihatkan supaya kita tidak meminta-minta dan bersikap sabar. Nabi kata jangan minta-minta. Orang Islam ni tak meminta-minta dan bersikap sabar kerana kesabaran adalah pemberian terbaik daripada Allah. 28, segala perkara yang dihadapi oleh seorang mukmin adalah baik. Ketika dia senang dia bersyukur, ketika susah pun dia bersyukur kan, dia cakap alhamdulillah macam tu. Ataupun alhamdulillah ala kulli hal kan Nabi sebut. Hadis 29, ketika Nabi tengah sakit nak meninggal ni, baginda tenangkan anak dia Sayyidatina Fatimah ni dan menjelaskan bahawasanya baginda tidak ada lagi kesukaran selepas ni. Nabi tenangkan dalam konteks itulah Nabi sebut. Hadis 30, seorang pemuda yang diuji iman setelah belajar sini, ada yang panjang tu kan, yang dijumpa oleh Sihir dan juga pendeta ataupun ustaz lah yang ajar dia tentang keimanan ataupun tentang tauhid kepada Allah, dan Allah berikan dia kekuatan luar biasa, dan ramailah orang peluk Islam masa tu sebab dia sabar atas ujian yang Allah bagi. 31, sama juga yang ni, diuji dan menghadapi dalam keadaan dengan raja. Saya ingat dua ni lebih kurang sama, cuma mungkin saya silap kat sini. Kita pergi pada hadis next. Hadis 32 ni yang Nabi cerita, sahabat cerita yang Nabi lalu seorang wanita menangis anak dekat kubur tu kan. Allah kata, Nabi kata sabarlah. Lepas tu wanita tu dia macam marah Nabi balik. So ni hadis yang saya sebut tadi yang Nabi kata sabar tu pada pukulan yang pertama. Sabar tu pada pukulan yang pertama. Macam tadi kan kita baca hadis yang baru tadi tu. Maksud dia kalau kita nak kena, jangan melenting ketika berlaku musibah tu. Kita kena tahan sabar. Kita kan Nabi sebut tentang orang yang kuat adalah orang yang boleh tahan sabar. Hadis 33, Allah berfirman bahawa tiada ganjaran yang lebih baik bagi seorang mukmin setelah tabah ataupun sabar selain syurga. So dapat syurga orang yang sabar. Terutama mereka yang bersabar menghadapi musibah. Ramai orang sedang menghadapi musibah. Dan manusia ni memang akan banyak ujian. Dan kena ingat, lagi banyak ujian adalah menunjukkan dekatnya kita kepada Allah Ta'ala. So embrace lah benda tu. Tapi memang susah lah. Cuma Nabi sedang bagi kita motivasi lah. Macam tu kan. Kita tengah susah. So mana yang duduk senang lenang tu, muhasabah baliklah diri, maksud dia macam tu. Hadis 34, Sayyidatina Aisyah bertanya tentang penyakit. Rasulullah SAW menjelaskan setiap penyakit adalah ujian daripada Allah. Dan Allah menghapuskan dosa dan menambah pahala bagi mereka yang sabar. Kan Nabi sebut tentang duri. Setiap duri tu dia akan tolaklah, akan tidak dosa kita. 35, jika Allah menguji seseorang dengan kehilangan penglihatannya, ni orang cerita orang buta tu kan, yang dia jumpa Nabi, dia suruh solat tu kan. Jika dia bersabar, Allah gantikan dengan syurga. So benda-benda yang macam tadi cerita tentang orang clumsy kan, apa yang Allah bagi kat orang tu kan, ada dia memang yang Allah takdirkan benda tu ada dalam diri dia, bukan dia sengaja buat perangai buruk, bukan begitu. Benda-benda kekurangan, tangan tak ada ke, mata buta ke, dia pekak ke, ataupun apa-apa yang dengan hormon dia yang pelik-pelik tu, kalau dia bersabar, Allah bagi dia syurga. Ni dalam konteks ni Nabi cerita tentang orang yang buta kan. 36, ada wanita sahabat ni dia ada penyakit kulit dan aurat terbuka, tapi dia tak nak lah, dia kata dia tak nak aurat dia terbuka lah. So Allah
dan beliau janjikan syurga atas kesabaran wanita tersebut. Hadis 37 mengisahkan tentang Nabi yang disakiti oleh kaumnya, namun dia tetap bersabar dan memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka kerana mereka tidak mengetahui kebenaran. Ini juga seperti mana ayat Quran yang kita baca dalam surah Yasin lah. So memang sifat Nabi dia macam ni. Dan juga nak ceritanya, Nabi ni sabarlah, tapi maksud dia bila kita berdakwah tu memang ramailah tak terima dakwah tu, benda kebaikan, dan akan banyak penentangan dan teruklah keadaan Nabi ni kan. Kadang orang sedang mendakwah tu memang teruk. Ini juga satu motivasi kepada orang pendakwah lah, dan juga kita nak kena redha lah dengan penjelasan ni. Memang jalan dakwah ni jalan begini maksudnya. Rasulullah SAW bersabda bahawa setiap musibah yang menimpa seorang Muslim akan menjadi penebus dosa dengan syarat bersabar dan ikhlas. 39, sakit panas ni Nabi sebelum meninggalkan, dia kata dua kali ganda sakit dia. Dan sakit ni boleh menggugurkan dosa-dosa orang tu. Hadis 40, siapa yang Allah kendaki mendapat kebaikan, pasti diuji oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. So, ingatlah banyak kali kan hadis Nabi sebut tentang ujian tu. Kita kena ingatlah bila dapat ujian, sabarlah kan. Sebab dia sinonim dengan dekatnya kita dengan Allah Ta'ala kan. Kita sentiasa kena diuji. Kita ialah susahlah, memang serabut kepala lah. Tapi maksud dia sebagai motivasinya, kita nak baca hadis daripada kitab Riyadhus Salihin ni. Maknanya kita tahu Allah dalam perjalanan untuk Allah hapuskan dosa-dosa kita maksud dia. Hadis 41, jangan harap kematian walaupun dalam kesukaran lah. Sebaiknya berdoa. Kan ada doa yang Nabi sebut dalam hadis ni. Mintalah yang terbaik daripada Allah sampai hidup atau mati kan. Ada orang, mungkin kita tak, tapi ada orang kadang mungkin kat Palestin kan. Dah mak mati, bapak mati, anak, isteri pula. Macam-macam lah kan. Benda kena rogol. Macam-macam kita nampak Allah dah rasa teruk sangat ni. Tapi jangan minta kematian lah. Kita minta baca hadis apa yang Nabi sebut dalam hadis yang 41 ni. Ada sahabat ni mengadu tentang penderitaan kaum Muslim dan baginda menasihati agar bersabar kerana umat terdahulu diuji dengan lebih berat. Ni yang cerita tentang yang gergaji kepala tu kan. Sahabat ni datang dah rasa macam dah teruk dah bila nak datang kemenangan kan. So Nabi kata, Nabi marah juga lah macam ni, upset jugalah. Nabi kata umat dahulu sampai kena gergaji kepala. Sabarlah maksud dia macam tu. Hadis 43, Rasulullah SAW memberi keutamaan bermuka Arab. Ini yang sebut tadi lah. Yang sebut tadi yang sahabat tu macam kata Nabi tak adil kan. So tak betul lah. Okay. So hadis 44 ni, Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, dia akan mengujinya di dunia. Dan apabila menghendaki keburukan, Allah akan menangguhkan balasan dosanya sehingga kiamat. Kena ingatlah, macam sebut tadi kan yang dia kata muhasabah tu kan. Kita kena banyak muhasabah diri. Kalaulah kita duduk dalam keadaan yang leka, lena, seronok, cuba muhasabah diri. Kita takut kita tergolong dalam orang-orang ni. Allah menanggungkan balasan dosa hingga kiamat. Sebab asyik buat bagi dia yang punca bagi kezaliman kat orang kan. Kan dia tak duduk dalam keadaan yang ditimpa musibah atau diuji macam tu. Okey, saya ingat dah pukul 2 minit lagi. Tuan-tuan boleh baca ataupun perempuan boleh baca hadis yang panjang ni. Saya tak baca semualah. Tadi kita baca sampai hadis 44 kan. So boleh refer kepada slide ni. Saya dah bagi PDF tadi tu. InsyaAllah minggu depan kita akan mulakan bab jujur pula insyaAllah. So boleh baca semua ni, masa pun dah tak ada ni. Saya ingat kita tangguh sesi kita pada hari ni insyaAllah. Saya ingat minggu depan pun tak ada sesi kot. Minggu depan ada Deepavali pun ada cuti kan Jumaat tu. Kami cuti. Jumaat tu saya ingat ramai orang cuti, so saya ingat saya tak buat. Kita jumpa insyaAllah minggu sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.